Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk subtopik yang seterusnya, okey, kita akan pergi kepada bab 7 matematik tingkatan 1 iaitu tajuk dia iaitu ketaksamaan linear. Kita pergi kepada subtopik 7.1 iaitu ketaksamaan. Okey, macam mana para pelajar masih bersemangat untuk teruskan pembelajaran kita? Okey, kita teruskan untuk slide yang seterusnya. Baiklah para pelajar, kita pergi kepada 7.1 iaitu ketaksamaan. Okey, apa itu ketaksamaan? Ketaksamaan ialah satu hubungan antara dua kuantiti yang berbeza nilai. Okey, maksudnya di sini dia tidak sama nilai. Okey, terdapat dua perbandingan yang tidak sama nilai. Okey, simbol yang digunakan ialah kalau para pelajar jumpa simbol bentuk macam ni bermaksud dia lebih besar. Kalau jumpa bentuk yang seterusnya, yang ni ialah kurang daripada. Okey, yang ni simbol lebih besar daripada atau sama dengan. Manakala simbol bentuk ini merupakan simbol kurang daripada atau sama dengan. Okey, sebagai contoh, kita lihat dekat sini. Contoh yang pertama, 5. Macam mana kita sebut? Okey, 5. Okey, ini adalah simbol lebih besar. Okey, kita akan baca 5 lebih besar daripada negatif 4. Okey, yang kedua, 8. Okey, ini merupakan simbol kurang daripada. Maka kita akan baca 8 kurang daripada 10. Okey, seterusnya kita akan memerihalkan ketaksamaan dan menerbitkan ketaksamaan algebra. Okey, contoh diberi, gambar rajah seperti ini, iaitu terdapat dua kuantiti iaitu nilai 4 dan juga satu kuantiti yang tidak diketahui iaitu X. Okey, jadi garis nombor ini membandingkan 4 dengan suatu nombor yang tidak diketahui iaitu X. Okey, jadi secara kesimpulan kita boleh memerihalkan hubungan antara 4 dengan X dalam ketaksamaan sebagai X lebih besar daripada 4. Okey, disebabkan oleh X ni berada di atas daripada 4, maksudnya kita akan bagi tahu nilai X ni lebih besar daripada 4. Okey, maka kita akan tulis sebagai X. Okey, kita akan tulis sebagai X, simbol lebih besar. Okey, simbol lebih besar daripada 4. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh 2. Okey, dalam garis nombor di bawah, perihalkan hubungan antara X dan 8 dalam ketaksamaan. Okey, dia bagi gambar rajah seperti ini. Okey, di mana nilai X yang tidak diketahui dan nilai 8. Okey, di sini. Okey, jadi macam mana kita nak tulis ketaksamaan dia? Okey, penyelesaian dia adalah seperti ini. Di mana kita tahu X ni berada di bawah 8. Okey, berada di bawah nilai nombor 8. Okey, jadi maka kita akan simpulkan X kurang daripada 8. Okey, dan kita akan tulis sebagai X simbol lebih kurang daripada 8. Okey, maksudnya dekat sini nilai X, okey, dia berada di bawah. Maka 8, okey, kita akan bagi tahu nilai X lebih kecil daripada 8. Okey. Baiklah, kita pergi kepada contoh 2. Okey, bagaimana kita mewakilkan nilai berikut pada garis nombor? Okey, macam mana kita nak lukis pada satu garis nombor? Okey, kita akan bagi buat satu garis macam ni. Okey. Okey, kita cuma tahu X lebih besar daripada 5. Okey, X ni kita tidak ketahui nilai dia. Okey, kita akan tulis 5. Okey, dan kita akan tulis. Okey, kita akan buat bulat. Okey, satu bulat ni dia jangan warnakan di dalam dia lah, biarkan kosong sebab dia tak ada simbol sama. Okey, itu beza dia. Okey, lebih besar daripada 5. Okey, jadi X lebih besar daripada 5. Okey, inilah cara kita nak
lukis skala garis. Okey, pada garis nombor. Okey, kita tengok contoh yang kedua, B. Okey, Y kurang daripada 2. Okey, kita akan buat satu skala garis. Okey, garis nombor. Okey, kita tak tahu nilai Y ni. Okey, kita cuma tahu nilai 2. Jadi, kita akan tulis, kita akan tulis nilai 2 sini. Okey, dan kita akan cuma tahu Y kurang daripada 2. Jadi, kita akan buat satu bulat kecil ni. Okey, kita akan buat bulat kecil. Okey, kita akan buat bulat kecil dan dia kurang daripada simbol kurang kurang dia bergerak ke belakang lah. Okey, jadi kita akan tulis di atas ni Y kurang daripada 2. Okey. Inilah cara untuk kita menulis ketaksamaan pada garis nombor. Okey, seterusnya kita tengok contoh C, iaitu Y kurang atau sama dengan negatif 3. Okey, yang ni dia ada simbol sama. Okey, ni simbol sama. Jadi, dia ada sedikit perbezaan lah. Okey, di mana kita akan buat skala garis. Okey, skala garis. Okey, kita tahu Y lebih besar daripada negatif 3. Okey, kita hanya tahu negatif 3. Okey, jadi kita akan tulis nilai negatif 3. Okey, kita tahu nilai Y ni dia lebih besar atau sama. Okey, dia terdapat sedikit perbezaan lah. Okey, di mana kita akan warnakan, buat satu bulatan ni berwarna penuh lah. Okey, sebab dia ada simbol sama. Sebab dia ada simbol sama, kita akan buat bulatan penuh. Okey, dan dia lebih besar. Okey, lebih besar maksudnya dia akan bergerak ke atas lah. Okey, maksudnya dia lebih besar daripada negatif 3. Okey, jadi kita akan tulis Y lebih besar atau sama dengan negatif 3. Jangan lupa untuk tulis dia punya ketaksamaan di atas garis ni. Okey, ni wajib tulis wajib tulis pada setiap garis nombor lah. Okey, ni bentuk yang perlu awak tulis pada garis nombor. Okey, kita pergi kepada yang terakhir, yang D. Okey, X kurang daripada atau sama dengan 4. Okey, X kurang daripada atau sama dengan 4. Okey, jadi kita akan buat satu skala garis. Okey. Okey, skala garis. Okey, cuma kita tahu nilai 4. Jadi kita akan tulis nilai 4. Okey, yang ni yang asas lah. Okey, yang kita tahu dia ada nilai 4. Okey, cuma kita bagi tahu dekat sini dia kurang daripada kan. Okey, jadi kita akan lukis seperti ini sebab dia ada simbol sama. Okey, sebab dia ada simbol sama, kita akan buat satu bulatan penuh lah. Okey, kita akan buat bulatan penuh. Dan dia kurang daripada 4. Kalau kurang, dia sebelah kiri lah. Okey, dia kurang daripada. Kalau atas ni lebih besar. Okey, jadi kurang daripada 4. Okey, jadi kita akan tulis di atas dia X kurang atau sama dengan 4. Okey. Okey, jadi ini adalah cara untuk menulis pada satu garis nombor. Okey. Jadi mudah saja. Okey, kalau dia tak ada simbol sama, cuma cikgu nak jelaskan kat sini, kalau dia tak ada simbol sama, awak buat bulatan biasalah. Okey, lebih besar. Okey, yang ni lebih kecil. Okey, bulatan biasa. Okey, kalau dia ada simbol sama, bulatan dia adalah penuh. Okey, bulatan dia adalah penuh. Okey, itu je beza di antara yang ada sama di bawah ni ataupun tak ada. Okey. Okey, kita lihat contoh 4.
Okey, di mana ada situasi yang diberikan di sini. Okey, kita baca. Okey, Fatimah memperoleh upah kerja lebih masa apabila dia bekerja sekurang-kurangnya 9 jam sehari. Okey, soalan dia, okey, jika T ialah bilangan jam bekerja sehari, perihalkan ketaksamaan berdasarkan situasi di atas dengan menggunakan lebih besar daripada atau sama dengan atau kurang daripada atau sama dengan. Okey, maksudnya dia nak kita bagi tahu lebih besar ataupun kurang daripada lah. Okey, yang mana satu? Okey, daripada pernyataan sini dia bagi tahu Fatimah memperoleh upah okey, upah kerja lebih masa apabila dia bekerja sekurang-kurangnya 9 jam. Okey, maksudnya dia perlu bekerja lebih daripada 9 lah, kan? Okey, jadi kita akan tulis penyelesaian di bawah ni. Okey. Okey, jadi kita akan tulis A. Kita tahu dia lebih besar daripada 9. Okey, jadi kita tulislah nilai T ni. Okey, T lebih besar daripada 9. Okey, jadi contoh B pula. Soalan B pula. Okey, wakilkan ketaksamaan ini dengan garis nombor yang seterusnya dan terbitkan ketaksamaan algebra bagi hubungan ini. Okey, maksudnya kita akan buat satu skala garis lah. Okey, maaf. Okey, kita akan buat satu skala garis. Okey, kita tahu kita akan tulis nilai lah 7, 8, 9, 10 contoh lah. Okey. Jadi kita tahu dia lebih besar daripada 9. Okey. Lebih besar atau sama lah. Dia maksudnya dia sama ada dia 9 ataupun lebih. Okey, maksudnya dia ke atas lah. Okey, jadi ni. Jadi T lebih besar atau sama dengan 9. Okey, jadi jawapan dia akan jadi oleh sebab itu okey, T lebih besar atau sama dengan 9. Okey. Jadi ini merupakan jawapan dia. Okey, jadi secara kesimpulan, kita boleh bagi tahu T ni adalah upah dia dapat untuk kerja lebih masa. Maksudnya Fatimah ni dia perlu bekerja lebih besar ataupun sama dengan 9 jam lah. Okey, jadi ini adalah dia punya ketaksamaan yang perlu ditulis. Okey. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu sifat-sifat ketaksamaan. Okey, sifat ketaksamaan ni dia ada dua iaitu sifat akas dan juga sifat transitif. Okey, bagi sifat akas pula, okey, bagi sifat akas, okey dia seperti ini ya. Contohnya jika A lebih kecil daripada B, maka B lebih besar daripada A. Maksudnya dia songsangan je lah. Okey, dia terbalik daripada yang ni. Okey, contohnya A lebih kecil daripada B, maksudnya B lebih besar kan. Jadi dia akan tulis maka B lebih besar daripada A. Okey, contoh Okey, kita lihat contoh. Okey, 10 lebih kecil daripada 24. Okey, maka kita bagi tahu 24 ni dia lebih besarlah daripada 10. Okey, ni cara nak tulis dia. Maksudnya dia songsangan daripada yang ni, dia terbalik je. Okey, 10 lebih kecil daripada 24. 24 lebih besar daripada 10 lah. Okey, ni adalah sifat akas bagi ketaksamaan. Okey, yang kedua adalah sifat transitif. Okey, sifat transitif bagi ketaksamaan. Okey, dia melibatkan 3. Contohnya, jika A lebih kecil daripada B, B lebih kecil daripada C, maka A dengan C, okey, A lebih kecil daripada C. Maksudnya daripada 3 nilai dekat sini, maksudnya dia ambil yang depan dengan yang belakang. Okey, maksudnya A lebih kecil daripada C. Okey. Maksudnya ni sifat bagi transitif melibatkan 3 perbandingan lah. Okey, contohnya tulis sifat transitif bagi ketaksamaan. Negatif 5 lebih kecil daripada negatif 1. Negatif 1 lebih kecil daripada 9. Okey, maksudnya kita akan ambil yang depan
dengan yang belakang lah. Maksudnya perbandingan dia adalah negatif 5 lebih kecil daripada 9. Okey, kita ambil yang depan dengan yang belakang. Maksudnya negatif 5 lebih kecil daripada 9. Okey, ini adalah sifat-sifat ketersamaan. Jadi ada dua lah. Sifat akas dan juga sifat transitif. Okey, sifat akas ni dia songsangan je. Dia terbalik daripada yang depan ni. Okey. Sifat transitif dia akan ambil yang depan dengan yang belakang. Okey, sebagai dia punya sifat transitif. Okey, ni dua adalah sifat ketersamaan yang perlu para pelajar ingat. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu songsangan terhadap penambahan. Okey, contohnya jika songsangan terhadap penambahan ni, jika A lebih kecil daripada B, maka negatif A lebih besar daripada negatif B. Okey, jika nilai dia tu dah jadi negatif lah. Okey, nilai dia dah jadi negatif, dia punya simbol ketersamaan dia akan jadi songsangan lah. Okey, contoh Okey, contoh. Jika 5 lebih kecil daripada 8, maka negatif 5 lebih besar daripada negatif 8. Okey, maksudnya dekat sini jika ada simbol negatif, kita ubah kepada negatif. Simbol ketaksamaan ni dia akan jadi, awak terpaksa pusingkanlah dia punya simbol tu. Okey, seterusnya yang kedua adalah songsangan terhadap pendaraban. Okey, songsangan terhadap pendaraban. Okey, jika A lebih kecil daripada B, maka 1/A lebih besar daripada 1/B. Contoh situasi. Okey, contoh 5 lebih kecil daripada 8. Okey, maka 1/5. Okey, 1/5. Dia kena ubahkan bentuk ketaksamaan ni. Dia akan jadi negatif 5 lebih besar daripada 1/8. Okey. Okey, maksudnya jika ada 1/, dia punya simbol ketaksamaan ni dia akan jadi songsangan lah. Dia jadi pusing lah. Okey. Jadi untuk contoh ni, maksudnya para pelajar akan kena ingat lah, kena hafal. Jika ada simbol negatif, kita nak jadikan dia negatif dua-dua ni. Maksudnya simbol ketaksamaan ni kita kena ubahlah. Okey, bentuk dia. Okey, kita ubah. Yang ni bersama. Jika kita buat untuk pendaraban, okey, kita letak 1/, maksudnya kena ubah juga dia punya simbol ketaksamaan. Okey, baik. Kita pergi kepada yang seterusnya iaitu operasi ke atas ketaksamaan. Okey, bagi penambahan dan penolakan. Okey, yang ni untuk yang tambah dengan tolak. Okey, contoh A lebih kecil daripada B, maka A tambah C lebih kecil daripada B tambah C. Okey, maksudnya untuk simbol untuk operasi penambahan kita tak perlu ubah dia punya bentuk ketaksamaan tu lah, masih kekal. Untuk negatif, untuk penolakan, okey, sama juga. Okey, kalau penolakan dia punya ketaksamaan dia masih lagi sama. Okey, yang ni jika menambah nombor negatif, okey, contoh A tambah negatif C, okey, dia punya simbol ketaksamaan masih lagi sama. Okey, dan jika penolakan nombor negatif, contohnya A tolak dengan negatif C. Okey, simbol ketaksamaan dia masih lagi sama. Okey, di sini ada beberapa contoh yang telah cikgu senaraikan. Okey, ni boleh lihat dekat sini. Okey, dia seperti biasalah. Okey, 2 lebih kecil daripada 6 contohnya. Jika tambah 3, contohnya kiri dan kanan kita tambah 3. Maksudnya 2 tambah 3 dan yang ni 6 tambah 3. Okey, jadi 2 tambah 3, 5 dan 6 tambah 3, 9. Okey, jadi
kita masih kekalkan dia punya bentuk ketaksamaan tu lah. Okey, lebih kecil. Okey. Jika tolak pula, okey, penolakan. Okey, tengok 2 lebih kecil daripada 6. Kalau tolak, 2 tolak 3, 6 tolak 3. Contohnya kita tolak dengan nilai 3. Okey. Jadi 2 tolak 3 akan dapat negatif 1. Okey. Simbol ketaksamaan masih lagi kekal lah. Okey, yang ni cikgu nak tegaskan bahawa simbol ketaksamaan masih lagi kekal untuk penolakan lah. Okey, 3. 6 tolak 3 dapat 3 lah. Okey, contoh yang ketiga. 2 lebih kecil daripada 6. Okey, jika kita tambah dengan negatif. Okey, nombor negatif. Contohnya 2 tambah negatif 3. Okey, dekat sini. Okey, 2 tambah dengan negatif 3. Okey, 2 tambah dengan tolak akan jadi tolak lah. Okey, sebab itulah dia akan jadi 2 tolak 3. Okey, jadi 2 tolak 3 dapat negatif 1 lah. Okey. Sama juga yang dekat sini. 6 tambah 3, negatif 3. Jadi, tambah dengan tolak akan jadi tolak lah. Jadi, maksudnya 6 tolak 3. Okey, dapatlah 3. Okey, jadi negatif 1 lebih kecil daripada 3. Okey, dan yang terakhir. Contoh yang terakhir. 2 lebih kecil daripada 6. Okey, 2 lebih kecil daripada 6. Kalau kita tolakkan dengan nombor negatif, 2 tolak 3. Okey, yang ni pelajar kena hafal lah. Seperti yang cikgu terangkan sebelum ni, operasi dia kalau negatif dengan negatif akan jadi positif. Jadi 2 tambah 3 lah. Okey, jadi 2 tambah 3 dapat 5. Sama juga dengan sini. 6 tolak. Okey, ada kurungan lah. Negatif 3. Jadi tolak dengan tolak akan jadi tambah lah. Jadi 6 tambah 3. 6 tambah 3 dapat 9. Okey, maksudnya 5 lebih kecil daripada 9. Okey. Ini adalah operasi bagi penambahan dan juga penolakan. Okey, jadi cikgu nak jelaskan bahawa dia punya simbol ketaksamaan tu masih lagi kekal lah. Okey, masih lagi kekal. Okey, masih lagi kekal lah. Maksudnya kita tak ada buat sungsangan lah terhadap dia punya bentuk simbol tu. Okey, awak tambah dengan tolak seperti biasa saja. Okey, baiklah, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu operasi ke atas ketaksamaan. Okey, yang ni melibatkan pendaraban dan pembahagian. Ni darab bahagilah. Yang tadi kita dah bincang tentang tambah tolak. Okey, yang ni darab dengan bahagi. Okey. Tengok yang pertama. Okey, jika A lebih kecil daripada B, maka A darab C lebih kecil daripada B darab C. Okey, maksudnya kita akan darabkan nombor yang sama lah. Okey, contohnya 2 lebih kecil daripada 6. Kita darab dengan nombor yang sama. Okey, yang ni kita darab seperti biasalah. Okey, contohnya 2 darab 3, kita akan dapat 6 kan? 2 darab 3, 6. Ni sifir lah. Kena hafal sifir lah. 6 kali 3 dapat 18. Okey, jadi dia punya bentuk ni masih lagi kekal lah. Okey, kekal. Tak perlu buat perubahan dekat situ. Okey, yang kedua, jika maka. Okey, jika A lebih kecil daripada B, maka A per C lebih kecil daripada B per C. Yang ni, kalau kita buat per bahagi ya, kita buat bahagi. Contohnya yang sini. Okey, kita bahagi dengan 2. 2 bahagi dengan 2, 6 pun bahagi dengan 2. Kiri dan kanan. 2 bahagi 2 dapat 1 lah. 6 bahagi 2 dapat 3. Okey. Kita ambil contoh lain. Contoh lain lah. Okey, kita ambil contoh. Okey, contoh lain. Okey, ini contoh juga. Kita bagi contoh lah. Okey, kita ambil sebarang nombor lah. 3.
Andai kata dia bagi 3 lebih besar daripada 1. Okey, maksudnya 3 darab 2. Contohnya kita ambil nilai 2. 1 pun darab 2. Jadi 3 darab 2 dapat 6 lah. 6 lebih besar 1 kali 2 dapat 2. Maksudnya kita darab seperti biasalah untuk contoh yang ni. Okey, yang ni pula. Contoh 3 lebih kecil daripada 8. Okey, kita buat bahagi ya. Sorry. Kita ambil nilai lain. Yang senang nampak lah. Okey, kita ambil nilai yang lebih senang nampak. Okey, contohnya. Okey, 3 lebih kecil daripada 6. Contohnya. Okey, kita akan bahagi dengan 3. Contohnya. 3 bahagi dengan 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Lebih kecil daripada 6 bahagi 3 dapat 2. Jadi, inilah cara untuk kita membahagi. Okey, bahagi seperti biasalah. Okey, dua-dua nilai. Maksudnya, cikgu nak jelaskan bahawa simbol ketaksamaan tu masih lagi kekal sama. Okey, kita tengok yang bahagi pula. Sorry, kita lihat operasi yang negatif pula. Okey, contohnya A lebih kecil daripada B. Okey, maka A darab dengan negatif C lebih besar daripada B darab dengan negatif C. Maksudnya, yang ni yang berubah. Okey, yang ni kekal. Okey, ni kekal. Okey, kalau melibatkan yang positif, dia kekal. Kalau negatif, dia songsang. Okey. Dia songsang. Okey, contohnya 2 lebih kecil daripada 6. Okey, 2 lebih kecil daripada 6. Okey, maka 2 kali negatif 3, simbol dia akan berubah. Okey, yang ni akan berubah. Okey, dia akan jadi berubah lah. Dia akan terbalik jika kita darabkan dengan negatif. Okey, simbol kita akan pusing lah. Balikkan. Okey, jadi 2 darab negatif 3. Jadi 2 darab negatif 3 akan dapat negatif 6. 6 kali negatif 3 dapat negatif 18. Okey, kita pusing yang ni je. Okey, seterusnya, jika bahagi dengan negatif pula. Okey, jika A lebih kecil daripada B, maka A bahagi dengan negatif C. Okey, kita akan bahagi dengan negatif. Ni kita darab dengan negatif. Okey, jadi dia punya simbol ketaksamaan pun berubah. Okey, yang ni pun dia berubah lah. Okey, simbol ketaksamaan dia berubah. Berubah ni maksudnya kita pusing lah. Terbalik, songsangan daripada yang atas ni. Okey, contohnya 2 bahagi negatif 2. Akan dapat negatif 1. Okey, simbol ni dia pusing. Seperti cikgu bagi tahu tadi lah. Dia akan berubah. Okey. Okey, kita lihat contoh satu. Okey, contoh. Kita ambil sebarang nilai lah. Contohnya 4. 4 lebih kecil daripada 8. Okey. 4 lebih kecil daripada 8. Contohnya kalau 4 darab dengan negatif 2. 8 darab dengan negatif 2. Jadi 4 darab negatif 2 akan jadi negatif 8. Okey. Lebih kecil. 8 kali negatif 2 jadi negatif 16. Okey. Dekat sinilah yang berubah dia. Okey, dia punya simbol ni dia akan terbalik. Mesti songsangan lah. Yang ni jawapan dia. Okey, yang ni yang jawapan dia lah. 4 kali negatif 2. Jika dia darab negatif, automatik simbol ketaksamaan dia akan jadi songsangan. Dia terbalik. Okey? Boleh faham? Okey, kita tengok kalau bahagi pula. Okey, contohnya 4. Kita ambil nombor yang sama. 4 bahagi dengan 8. Kita bahagi pula dengan negatif. Okey, contohnya kita ambil negatif 4. Yang ni pun bahagi dengan negatif 4. Okey, jadi 4 bahagi dengan 4 akan jadi negatif 1. Okey, negatif 1.
Dan simbol ketaksamaan cikgu bagi tahu tadi kita kena songsangkan lah. Okey, kita kena pusing ubah bentuk dia. Okey. 8 bahagi negatif 4 akan jadi negatif 8 bahagi 4 dapat 2 jadi negatif 2. Okey. Jadi kita akan lihat seperti inilah. Okey, negatif 1 lebih besar daripada negatif 2. Kalau ikut logik pun memang betul lah. Negatif 1 ni kan nilai dia besar daripada negatif 2. Sama juga yang ni. Negatif 8 ni lebih besar lagi berbanding negatif 16. Okey. Jadi, cikgu nak ingatkan kembali. Jika darab dengan yang positif. Okey. Simbol dia, bentuk dia kekal. Kalau dia darab dengan yang negatif, dia akan berubah lah. Okey, yang ni berubah. Okey, yang ni pun berubah. Okey. Yang ni je yang susah sikit lah. Yang terakhir ni. Okey. Tapi tak ada masalah. Awak cuma buat latihan lah. Biasakan menjawab soalan. Okey, insyaAllah awak akan dapat ingatlah operasi yang terlibat dekat sini.